Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dipilih oleh Allah, sedang penonton, hadirin hadirat, sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan nama Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini, insya-Allah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ij'alna min ulama'il 'amilin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas limpahan kurniaan izin daripada Allah serta kehendak Allah Subhanahu wa taala jugalah kita dapat bersama-sama pada malam ini, tuan-tuan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah dan dibawa oleh Allah untuk semakin dekat kepada Allah, dan yang paling penting semakin kita mengenal kepada Allah dan semakin kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, hakikatnya sebenarnya pengajian tauhid ya yang sama-sama kita akan mulakan pada malam ini, pengajian tauhid ya. Jadi hakikatnya tuan-tuan, pengajian tauhid ini adalah untuk membawa kita ni supaya kita ni tidak lupa kepada Allah. Itu hakikat sebenarnya, tuan-tuan ya. Jadi maknanya tauhid ni penghujungnya adalah kita ni tak lupa pada Allah lah, tuan-tuan ya. Sentiasa kita ni ingat Allah lah. Cuma pengajian tauhid ni diingat kepada Allah ni dengan pandangan lah. Maksudnya kita sedar semua ni adalah Allah belaka. Kita ingat kepada Allah sepanjang masa, ingat pada Allah. Itu hakikat tauhid ya. Jadi maknanya ingat kita tu, apa saja yang kita sedang buat ni, kita ingat Allah lah yang segala-galanya yang menjadikan kita boleh bangun, boleh berjalan, boleh makan, boleh kenyang. Jadi kita ni nak ingat Allah sepanjang masa, tak lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Tu hakikat tauhid tu, nak bawa hati kita ni sentiasa melihat Allah. Jadi dengan melihat tu kita ingatlah Allah Subhanahu wa taala lah segala-galanya bagi diri aku, tuan-tuan. Jadi sebab tu kita ni sentiasa sebut alhamdulillah, alhamdulillah, sebab kita sentiasa ingat pada Allah. Dialah di sebalik perbuatan kita, dialah sebalik penglihatan kita. Maksudnya kita ni tak boleh lihat, melainkan dialah yang memberikan kita penglihatan. Jadi hakikat tauhid ni sebenarnya nak bawa kita ni 24 jam sentiasa ingat Allah. Sebenarnya kalau kita tengok alam ni, tuan-tuan, tak ada tempat yang kita boleh lupakan Allah sebenarnya. Tak ada, tuan-tuan tak. Sebab kita tengok apa pun semua kan milik Allah, semua kan balik daripada Allah. Hatta kipas berpusing pun kita tahu bukan berpusing dengan sendiri, melainkan dengan izin Allah. Jadi memang tengok apa pun sebenarnya boleh ingat Allah, boleh ingat Allah, tuan-tuan ya. Jadi kalau kita rasa sejuk dengan kipas tu pun, sejuk tu pun Allah juga yang bagi kita. Jadi kita ni sentiasa sedar akan Allah, tuan-tuan ya. Tu hakikat tauhid tu, nak bagi kita ni sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala dan hampir kepada Allah, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, semalam ada satu perkara yang saya lupa kan, tuan-tuan nak sebut dengan tuan-tuan tu, tiba-tiba terlupa perkara tu kan. Jadi saya duk tengok balik kuliah tu, tengok balik lah tuan-tuan rakaman tu. Jadi saya terlintas balik lah benda tu apa dia, tuan-tuan ya.
Baik tuan-tuan dan puan sekalian, perkara yang saya nak sebut semalam tu ialah dua nikmat yang awal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tuan-tuan ya. Maknanya tuan-tuan, kita makhluk manusia ni dan semua makhluk sama je tuan-tuan ya. Tak kiralah manusia ke binatang ke kan, apa sahaja jenis nama makhluk pun tak kira. Maksudnya makhluk ni tuan-tuan, awal-awal nikmat yang semua makhluk ni kecapi, khasnya kita manusia ni tuan-tuan ya. Maknanya seawal-awal nikmat ni lah tuan-tuan. Bila kita ni Allah cipta dekat dunia ni, apa seawal-awal nikmat tuan-tuan ya. Sebelum iman, sebelum Islam tu ada lagi nikmat yang awal sebelum daripada tu lagi tuan-tuan ya. Tu yang saya terlupa nak sebut semalam tu tuan-tuan ya. Baik, jadi tuan-tuan dan sekalian, seawal-awal nikmat yang semua manusia mengecapinya, semua makhluk mengecapinya tuan-tuan, dua nikmat tuan-tuan ya. Jadi seawal-awal nikmat yang kita kecapi di muka bumi ini adalah nikmatul ijad tuan-tuan. Itu nikmat yang pertama lah. Dipanggil nikmat ijad namanya tuan-tuan ya. Ijad lah. Kalau ikut ejaan Arabnya, alif ya, jim alif dal, ijadun, ijad ya. Apa maksud nikmatul ijad tuan-tuan? Nikmatul ijad ni maksudnya nikmat pertama sekali ialah Allah mencipta kita daripada kita ni tak ada kepada ada. Itulah nikmat pertama sekali tuan-tuan ya. Maknanya mak ayah kita ni sebagai laluan je tuan-tuan ya. Jadi kita ni asalnya memang tak ada. Apa maknanya sebelah darah, apa debu pun tak ada. Jadi asal kosong, tak ada apa, Allah buat bagi kita ada. Ada orang nama Hisham, Syarul Hisham, saya lah tuan-tuan. Ada biji mata ni, ada tubuh badan ni, ada roh ni. Mula-mula nikmat yang Allah cipta pada semua makhluk ni nikmatul ijad. Nikmat Allah menjadikan kita daripada kita ni tak ada menjadi ada. Ada yang namanya Aziz, tuan-tuan. Ada yang namanya Saidi ke, kan, ada yang namanya Izwan. Semua nama-nama tu asalnya tak ada belaka tu. Contohlah tu tuan-tuan. Ada yang namanya Muhammad, kan, ada yang namanya Adam, Yusuf dan sebagainya kan. Asalnya nama-nama ni tak ada. Seluruh makhluk ni tak ada. Jadi Allah lah yang mencipta sekalian makhluk ni daripada kosong, tak ada kepada ada. Tu nikmatul ijad dipanggil. Jadi tuan-tuan, maknanya kita ni kena sedarlah asal kita ni Allah yang buat. Bukannya kita boleh ada dengan sendirinya. Tu yang pertama tuan-tuan ya. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, maknanya kita ingat ya, fokus kita mengaji tauhid ni nak ingat Allah. Supaya jangan ingat ke diri. Jangan ingat aku ni pandai, aku ni hebat. Jangan ingat kepada keadaan diri kita. Kita kena sentiasa balik pada Allah. Ingat pada Allah. Tu keadaan tauhid ni tuan-tuan ya. Jadi bila kita dalam pengajian tauhid ni, fokus kita nak ingat Allah, nak melihat apa semua ni datang daripada Allah. Dan yang kedua tuan-tuan, bila kita mengaji tauhid ni tuan-tuan, kita nak buang diri lah. Jangan kita ni memandang makhluk ni mempunyai kekuatan ataupun mempunyai kuasa. Tidak. Kita melihat diri kita dan sekalian makhluk ni semuanya hakikatnya lemah, tiada daya upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya di bawah kekuasaan, daya upaya yang datang daripada Allah. Jadi tak ada tempat untuk kita sombong. Sebab tu Allah marah sangat kita sombong tuan-tuan. Bahkan kemarahan Allah atas kesombongan manusia ni tuan-tuan, sebelah darah pun Allah tak izin. Allahu Akbar tuan-tuan. Maksudnya jangan kita rasa ada kekuatan dalam hati kita ni, sebelah darah pun tak boleh ada. Semua kena balik pada Allah. Allah nak tengok sifat kehambaan kita yang tu lah tuan-tuan ya. Jadi pengajian tauhid ni nak sentiasa ingat Allah dan nak sentiasa balik pada Allah. Dan tak memandang kepada kita ni hebat, dia tak ada kosong. Sebab kita ni asal pun Allah yang buat. Itu nikmatul ijad yang pertama nah. Dan yang kedua tuan-tuan, nikmat yang pertama sekali lepas ada doa ada ni, apa pula nikmat selepas doa ada tu tuan-tuan nak? Maknanya bila Allah buat daripada tak ada kepada ada, selesai yang tu kan. Mana Allah buat bentuk badan, Allah masukkan roh kan, Allah buat ada mata. Lepas nikmatul ijad, apa pula nikmat kedua? Ni nikmat paling pertama sekali lah tuan-tuan nak. Yang kedua namanya nikmatul imdad namanya. Tuan-tuan boleh tulis dalam komen tu. Dua nikmat kan, nikmatul ijad, nikmatul imdad. Imdad ni maknanya kalau kita je bahasa Melayunya IMDAD, imdadun. Ada budak nama Imdad kan. Saya punya anak saudara seorang namanya Muhammad Imdad. Imdad Imdad ni kalau ejaan Arabnya alif mim dal alif dal. Imdad. Di imdad ni tuan-tuan, asal perkataan di mat tuan-tuan ya. Kan kita duk belajar mat asli kan, mat jaiz munfasil dan sebagainya kan. Mat ni maksudnya apa? Panjang kan. Bacaan panjang 3 harakat. Bila kita kata mat lazim kalimi musakkal 6 harakat. Jadi mat ni bacaan panjang lah tuan-tuan tak? Kalau bacaan pendek tak panggil mat. Jadi imdad ni adalah memanjangkan tuan-tuan ya. Nikmat yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala duk beri kepada kita ni, yang kalau kita nak hitung tak habis. Ni yang Allah kata apa?
Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, la tuhsuha. Tak terhitung, tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak hitung nikmat Allah macam mana, banyak tak banyak, sedangkan kita sendiri nak kira nikmat tu pun tak terkira. Nak hitung macam mana, kita sendiri nak kira pun tak terkira. Hari ni tuan-tuan ada orang sanggup kira nafas dia satu hari berapa kali. Ambil alat, tekan, ketak, sanggup tuan-tuan tak? Kita banyak kerja lain lagi tuan-tuan nak. Siapa sanggup nak kira nafas dia? Tu baru sehari, baru sejam tuan-tuan nak. Siapa yang mampu nak kira mata dia memandang alam ni, berapa banyak dia melihat dengan nikmat mata ni tuan-tuan nak. Jadi nikmat mata ni kita sendiri nak kira nikmat yang ada pada Allah ni memang tak terkira nak bayar kepada Allah macam mana tuan-tuan nak. Nak kira sendiri pun tak mampu, nak bayar apatah lagi tuan-tuan nak. Sebab tu maknanya nikmat Allah ni kepada kita terlalu banyak sampai tak boleh nak kira lah kita ni tuan-tuan ya. Dan nikmatul imdad tu maksudnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala memanjang-manjangkan keadaan kita. Tu makna memanjangkan imdad tuan-tuan ya. Jadi nikmatul imdad ni keseluruhan lah tuan-tuan nak. Maksudnya umur tuan-tuan sampai hari ni boleh hidup ni, siapa panjangkan umur kita ni? Sedangkan ajalnya sudah ada dalam genggaman Allah dah tuan-tuan nak. Jadi maknanya Allah memanjangkan umur kita, Allah memanjangkan kesihatan kita, Allah memanjangkan penglihatan kita tuan-tuan nak. Ada sahabat saya tuan-tuan dan Allahu Akbar, nak sangat anak lelaki tuan-tuan nak. Memang teringin sangat. Anak dia 3-4 orang, 4 orang dah ke 3 orang dia pun tak pasti, 3 atau 4. Perempuan. Ni sahabat saya tuan-tuan. Allahu Akbar, beratnya ujian dia tuan-tuan ya. Jadi anak 3 orang ni perempuan belaka, nak masuk anak keempat tu harap-harap nak buat lelaki dah. Alhamdulillah dapat lelaki tuan-tuan. Ni dapat 5 orang dah anak dia. Lahir pula seorang lagi. Perempuan balik tuan-tuan tak. Sekarang ni suka dapat anak lelaki tuan-tuan. Jangan pelik tuan-tuan ni. Memang kita berada di akhir zaman. Jadi memang lepas daripada ni kita tak perlu pelik kalau maknanya kebanyakan wanita akan lahir dengan anak perempuan. Nanti kalau cucu tuan-tuan, cucu perempuan, ramai perempuan tak usah pelik tuan-tuan ya. Sebab kita berada di akhir zaman yang mana memang zaman kita ni tuan-tuan yang Nabi SAW sebut tidak akan berlaku kiamat. Ni hadis sahih tuan-tuan ya. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat sehinggalah wanita itu akan semakin ramai daripada kalangan lelaki nah. Makin ramai sampai nisbahnya kata Nabi seorang lelaki 50 orang wanita tuan-tuan nak. Maksudnya sampai nisbah seorang lelaki bersamaan dengan 50 wanita. Allah ramai ni. Jadi maksud lelaki pupus dah. Lelaki dalam keadaan maksudnya dah tak berapa banyak dah lah tuan-tuan ya. Jadi sampai waktu tu lah kiamat akan berlaku. Dan ini maknanya dah menjurus ke arah tu lah. Orang kata nisbah hari ni dah 1/8, 1/12 lelaki kan. Dia akan semakin banyak lah. Jadi cara Allah nak banyakkan tu maksudnya lahir banyak wanita lah. Dia faham ni buat apalah ustaz, anak saya perempuan semua tak usah pelik lah tuan-tuan. Sebab Allah ni bila ditakdirkan sesuatu untuk mencapai takdir itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan buat tanda-tanda dia dengan lahir banyak anak perempuan lah. Dan mungkin ada lelaki, ada ramai mati awal. Orang lelaki kan kadang-kadang dadah hanya apa semua kan. Jadi mati, lelaki semakin pupus, perempuan semakin baik dan semakin ramai beranak, maka akhirnya perempuan lah ramai. Dia akan sampai ke tahap begitulah tuan-tuan nak. Jadi tuan-tuan, sahabat saya ni gitu. Dapat anak keempat, dapat anak lelaki, seronok sangat-sangat tuan-tuan nak. Tiba-tiba tuan-tuan dalam keadaan anaknya sihat, membesar dalam keadaan baik tuan-tuan nak. Satu hari Allah uji dia tuan-tuan nak, entah macam mana tuan-tuan nak. Bukan sengajalah berlaku aksiden tuan-tuan ni. Bukan aksiden langgar kereta tu tak. Maknanya bapa dia punya panggil abang ipar gitulah tuan-tuan ya. Duk potong kelapa ni, pisau ni ketak kan. Tiba-tiba anak dia duduk belakang ni, kawan saya sendiri satu sekolah dengan saya. Jadi duk potong kelapa ni, pisau ni duk atas ni petang. Tiba-tiba budak tu mari belakang, kena mata dia. Allahu Akbar tuan-tuan, berat ujian dia tuan-tuan ya. Maknanya mata pisau tu masuk dalam lah. Sampai sekarang maksudnya mata anak ni tak boleh melihat sebelah je tuan-tuan nak. Jadi tuan-tuan saya nak kata apa, semua tu dalam kehendak Allah juga. Dan saya nak sebut tuan-tuan, kita bersyukur kerana Allah ni dia memanjangkan segala-galanya. Maksudnya bila Allah memanjangkan mata tu setakat umur itu sajalah Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kepada kita. Jadi maksudnya nikmatul ijad Allah buat kita ada, nikmatul imdad Allah memanjangkan nikmat tu. Memanjangkan nikmat mata. Ada orang mungkin mata dia setakat umur 20 je. Maksudnya Allah dah pegang dah semua perkara. Ni kan semua milik Allah. Cumanya kita kena faham setiap yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kepada kita ni ada hikmah dia lah. Maksudnya berlaku macam tadi tu kan, adalah hikmah-hikmah dia yang kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah ni dia tak pernah buat sesuatu dengan sia-sia. Adalah kebaikan-kebaikannya. Mungkin
Allah ambil satu nikmat, Allah ganti dengan nikmat kecerdasan akal, kita tak tahu kan. Maksudnya Allah uji dengan kesabaran tu, Allah ganti dengan nikmat-nikmat yang lain yang luar biasa yang tak ada pada orang lain. Mungkin mata hati dia cerah, jadi ulama besar. Jadi kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Sebab tu Nabi SAW mengajar kita, tuan-tuan ya, bila mana kita diuji oleh Allah ni, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menggantikan ujian kita dengan lebih baik. Nabi ajar, Allah makhlufni, ya Allah gantikan aku musibah ini dengan perkara yang lebih baik daripada apa yang sedang kau uji, kami pada hari ni. Dia tuan-tuan, kalau dapat ujian musibah, minta Allah doa begitu. Sebab itu memang minta doa begitu kepada Allah. Sebab itu memang diajar oleh Nabi SAW. Seperti mana ada seorang wanita pada zaman Nabi yang mana ketika mana suaminya meninggal syahid dan sebagainya, berdoa kepada Allah, sabar dengan Allah, akhirnya Nabi menjadi suami dia. Jadi Allah gantikan Nabi sebagai suami. Itulah suatu perkara yang lebih baik, tuan-tuan. Maka kita tak tahu, kadang-kadang Allah uji kita dengan satu perkara, mungkin Allah nak bagi kita perkara yang lebih luar biasa, yang lebih hebat. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, tuan-tuan. Sebab ni'matul imdad ni kerja Allah, kepunyaan dia, tuan-tuan. Jadi sebab tu saya nak sebut dengan tuan-tuan, tuan-tuan ni, bila mana kita hidup di muka bumi Allah ni, kita dah kena sedia dah, kena standby dah, tuan-tuan ya. Standby apa? Standby hilang nikmat-nikmat yang ada pada kita ni. Sebab kita kena tahu, tuan-tuan ni, sekalian nikmat ni tak kira lah anak kita ke, rumah kita ke, harta kita ya. Ini semua nikmat daripada Allah, kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah, tuan-tuan ya. Milik Allah belaka. Tak ada milik kita lah. Maknanya semua milik Allah. Nyawa kita pun milik Allah. Diri kita ni pun milik Allah. Kuasa kita ni, pandangan mata kita ni, harta, pangkat, semua milik Allah belaka. Maknanya tak ada sesuatu yang bukan datang daripada Allah dan bukan milik Allah. Kita ni sebagai peminjam sahaja, tuan-tuan ya. Kita ni bukan pemilik, kita ni sekadar peminjam. Sebab tu hari ni, tuan-tuan, apa yang ada pada kita ni ditanya balik oleh Allah. Nikmat mata ditanya balik sebab kita bukan peminjam, tuan-tuan ya. Pemegang amanah sahaja, tuan-tuan tak? Maksudnya harta kita pun milik Allah. Esok akan ditanya setiap satu sen tu ke mana kita belanjakan, sebab ini semua kepunyaan Allah, bukan punya kita. Jadi bila ini milik Allah, dia akan tanya balik bagaimana kita ni menjaga benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan kepada kita. Maknanya Allah bagi pinjam, Allah tanya baliklah. Sebab itu sekadar diletakkan pinjaman dan dia akan pulang balik kepada Allah, tuan-tuan. Sebab tu saya nak sebut dengan tuan-tuan, ni nak sebut dengan kaitan ni'matul imdad tadi, tuan-tuan ya. Sebab tu saya nak sebut dengan tuan-tuan, kita ni bila hidup di muka bumi Allah ni, dah kena ada sedia dalam hati kita ni untuk Allah ni mengambil milik-milik dia ni bila-bila masa saja. Tak boleh kita nak menganggap semua ni milik kita, nak sedih kalau benda ni hilang dan sebagainya, tak boleh. Sebab kan ini apa yang ada pada kita ni kan ada pemiliknya, maka akan ada haknya untuk diambil bila-bila masa, tuan-tuan tak? Maka kita kena sedia. Maksud tengok anak kita, dia gini, bila anak kita lahir, tuan-tuan dah kena sedia dah. Anak ni satu hari akan pulang kepada Allah. Bila tengok mak kita, ayah kita, kita kena sedia dah. Mak ayah kita ni suatu hari akan diambil oleh Allah. Sama ada kita dulu ke. Kalau kita diberi oleh Allah pangkat harta, kita kena ingat harta ni suatu hari akan balik pada Allah juga, akan diambil oleh Allah. Kalau Allah beri harta ni berkekalan sampai kepada mati kita, itu satu nikmat daripada Allah. Tapi maknanya kalau nak berlaku Allah ambil balik, kena sedia. Tak boleh makna kita rasa memiliki rasa duka cita dan sebagainya. Sebab saya cerita dengan tuan-tuan perkara ni sebab ada orang dia PM saya kan, Ustaz, macam mana Ustaz, saya nak tenangkan jiwa saya, ibu saya Allah ambil dah Ustaz. Baru ni kakak saya Allah ambil Ustaz. Kecewanya kami dan sebagainya, tuan-tuan. Memanglah sebagai manusia biasa kita ada kesedihan kita. Oleh kerana Nabi SAW sendiri pun bila anaknya Ibrahim meninggal dunia, dia menangis, tuan-tuan. Maksudnya kesedihan sebagai hamba tu ada. Cumanya kita kena sedia, standby. Jangan kita rasa macam kenapa Allah ambil? Itu kan milik dia, tuan-tuan. Sampai masanya dia akan ambil. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan, ni'matul imdad tadi tu, Allah memanjang-manjangkan nikmat yang ada pada kita ni. Dengan nikmat yang kedua ni, Allah memanjangkan sesuai dengan kehendak-kehendaknya. Maka sentiasa kita kena bersedia. Bila-bila masa Allah nak ambil yang ni, Allah nak ambil yang tu, semuanya menjadi ujian kepada kita, tuan-tuan ya. Macam nikmat mata tadi kan, tuan-tuan tak? Mana dia nak tahu tiba-tiba Allah berkehendak mata tu sekadar umur 8 tahun, 9 tahun, Allah ambil balik pinjaman mata tu, tuan-tuan, tinggal sebelah, tuan-tuan tak? Cumanya maknanya bila berlaku begitu, Allah nak angkat martabat, nak bagi pahala, dan maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak gantikan dengan yang lebih baik. Kena sabarlah, tuan-tuan ya. Kadang-kadang kita ada suami kan, Allah ambil suami kita. Sebab suami kan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di situ Allah nak ajar kita supaya hati ni kuat bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ni. Baik. Jadi nikmatul imdad ni maknanya Allah
memanjang-manjangkan daripada kita, daripada tak ada kepada ada tu, Allah lah yang membesarkan kita hakikatnya, tuan-tuan ya. Sebab Allah yang mengatur rezeki kita, Allah yang mengenyangkan perut kita. Jadi Allah memanjangkan rezeki, Allah memanjangkan nikmat pendengaran, nikmat jantung, nikmat hati ni. Setiap saat berdegup ni, siapa yang menggerak-gerakkan ni, semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang kita kata, nak kira nikmat Allah ni tak habis. Terlalu banyak, tuan-tuan ya. Sesaat sahaja pun sudah berjalan berbagai-bagai nikmat kita, nikmat Allah kepada kita. Nah, sesaat yang bergerak ni, mata duk melihat, jantung duk berdegup, darah duk mengalir dalam badan, tuan-tuan tak? Telinga duk menang. Ni sesaat, pak, mengalir semua nikmat tu yang berfungsi serentak, tuan-tuan tak? Sebab tu tuan-tuan, kita tak mampu nak bayar nikmat Allah. Tuan-tuan ni, sesaat kalau kita mampu beribadah kepada Allah, kita mampu sebut berapa kali zikir pada Allah. Paling-paling kuat pun sekali je lah sesaat. Kalau kita ada sebut Allah kan, Allah sekali je lah. Kalau kita sebut sekali tu nak balas dengan nikmat mata, nikmat telinga, tak ada nak bayar, tuan-tuan. Terlalu banyak nikmat Allah kepada kita ni, tuan-tuan. Nikmat yang duk ada ni maknanya serentak sesaat tu berjalan semua sekali. Nikmat darah, nikmat buah pinggang, nikmat jantung, nikmat apa, serentak berjalan sesaat. Kita sekali boleh sebut Allah banyak mana? Sekali-sekali je lah boleh sebut, tuan-tuan. Sesaat tu Allah sekali je lah. Mana kalau nak bayar dengan yang banyak-banyak ni dengan sebutan sekali, mana dah nak bayar, tuan-tuan tak? Kita ada RM1 je. Sedangkan nikmat yang datang pada kita bukan RM1, berpuluh-puluh ringgit. Banyak, tuan-tuan tak? Yang sedang mengalir dengan sejuk kipas lagi, tuan-tuan tak? Dengan cahaya lampu lagi, macam-macam, tuan-tuan ya. Baik, jadi nikmatul imdad tu maknanya kita sentiasa kena syukur banyak-banyak kepada Allah, sebab Allah lah yang memanjangkan kita boleh berkuliah. Ni saya nak sebut semua sekali sebenarnya, tuan-tuan ya. Mana kata hari ni kita kekal dengan keimanan ni, siapa mengekalkan? Allah juga, tuan-tuan tak? Kita boleh sibuk dalam kuliah ni, tuan-tuan tak? Kita boleh sibuk dalam agama, boleh sibuk dengan tahajud. Sebab tu tak boleh bangga kita ni. Sebab hakikatnya nikmatul imdad tu lah sedang mengalir kepada sampai hari ni lah, tuan-tuan tak? Dan perkara ni akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai mana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendak atas diri kita, tuan-tuan. Termasuklah iman, takwa, hidayah, taufik, semua adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Baik, itu nikmatul ijad dengan nikmatul imdad, tuan-tuan ya. Tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, saya ada nak cerita dengan tuan-tuan sikit lah, tuan-tuan ya. Mungkin ada satu pengajaran ataupun iktibar yang saya boleh ambil daripada peristiwa tu, tuan-tuan ya. Bukan peristiwa besar pun tak, tuan-tuan ya. Gini, tuan-tuan ya. Saya melihat kadang-kadang makhluk-makhluk ciptaan Allah yang kita lihat keliling-keliling kita ni, kadang-kadang ada pengajarannya untuk hati kita dengan Tuhan, tuan-tuan ya. Macam kita tengok padi, tuan-tuan tak? Kan hari ni orang kata tengok rasmi padi, semakin tinggi semakin menunduk. Itu betul lah tu. Maknanya kita tengok ciptaan Allah ni ada pengajaran untuk kita, tuan-tuan ya. Bukan kita melihat pengajaran daripada Allah ni, ciptaan Allah ni sekadar tengok COVID duk mari ni, kita rasa lemah, kita nak melawan dengan COVID. Itu satu hal dah. Mengambil pengajaran, tengok tsunami dan sebagainya, satu hal. Tapi ciptaan Allah ni pun sebenarnya ada pengajaran. Kalau kita perhati, Allah ni tak pernah buat sia-sia, tuan-tuan. Semua tu ada pengajaran untuk kita. Tengok macam mana matahari naik, terbit dan sebagainya, semua ada pengajaran. Sebab tu kata Allah dalam Quran tu, inna fi dzalika laayatin liulil absar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Kata Allah, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi ya, siang dan malam, duk perhati tengok ni, semuanya ada tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang hatinya hidup dengan Allah. Tengok alam ni, nampak kebijaksanaan Allah. Tuan-tuan, ada pengajaran yang Allah nak ajar. Tengok padi ni, ni jadi sampai hari ni kita buat panggil apa, peribahasa kan. Kita ni kena sebagaimana resmi padi kan. Padi ni semakin tinggi semakin menunduk. Kita kena macam tu lah. Semakin Allah beri nikmat, semakin menitis air mata kita. Ya Allah, aku ni siapalah aku ni. Tak ada apa-apa dia aku ni, kau pilih aku ya Allah, menangis kita dan tak. Kemudian kita sentiasa semakin Allah angkat martabat kita, semakin kita bersyukur, semakin kita rasa tak ada daya upaya tanpa-Mu ya Allah. Aku tak boleh sampai tahap ni ya Allah. Ni semua pegangan daripada-Mu ya Allah. Maksudnya kita sentiasa rasa kita ni tinggi macam mana pun, Allah yang mengangkat kita, Allah yang membimbing kita. Kita ni ada apa, tuan-tuan? Kita ni maksudnya hamba yang lemah, tiada daya upaya, yang Allah lah segala-galanya yang memegang kita sampai ke hari ni, tuan-tuan. Jadi hati kita ni lagi tinggi, lagi banyak nikmat Allah bagi, lagi terasa diri kita ni lemah dengan Tuhan. Maksudnya lagi hebat Allah beri ni, kita rasa kehebatan ni lah sungguh-sungguh kenyataan Allah pada diri kita, tuan-tuan. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Orang yang katalah dia mengaji bidang kedoktoran ke, tuan-tuan tak?
Sebelum ni dia belajar ilmu-ilmu biasa-biasa, sains-sains biasa-biasa rendah-rendah ni, dia tak nampak lagi kehebatan kekuasaan Allah. Tapi bila dah ambil pakar ataupun dia dah mula praktikalkan perubatan dia, dia tengok bagaimana ilmu Allah begitu luas. Dan bagaimana maknanya Allah membuatkan akal dia boleh menghafal kan apa istilah-istilah doktor dan sebagainya. Kita tengok maksudnya kehebatan akal dia berfungsi sampai boleh ambil master, pakar dan sebagainya. Maka dia melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kebesarannya dalam diri dia. Subhanallah ya Allah. Tak sangka otak aku ni boleh ingat semua ilmu-ilmu yang ada ni ya Allah. Otak ni maknanya bukanlah datang daripada manusia melainkan daripada engkau ya Allah. Saya sendiri pun kadang-kadang ada. Kita kan hafaz Quran tuan-tuan ya. Kadang-kadang bila masa saya menghafal Quran dulu, kan bila maknanya semuka-semuka tu, masa mula-mula buka ni tuan-tuan, ni pengalaman perasaan saya sendiri tuan-tuan ya. Mula-mula buka ni, muka surat awal ni tengok, tak mampu tuan-tuan tak. Maknanya realitinya memang macam tu lah. Masa umur sekitar 16-14 tahun itu, bila kita buka Quran ni tuan-tuan, semuka tak tengok ni, susah. Kita rasa gitu tuan-tuan. Sebab tengok ayat ni bersambung-sambung kan. Tengok nak hafal satu-satu. Boleh ke ni kan? Tengok mula-mula tu rasa hati susah dah. Macam mana aku nak ngafal ni kan? Tapi bila kita mula baca, boleh masuk. Boleh masuk tuan-tuan tak? Di situ kita nampak sebenarnya, memang kalau kita manusia memang kita akan rasa tak mampu. Quran tuan-tuan bukan senang. Dan bagaimana orang boleh ingat Quran ni tuan-tuan? Saya tak sampai tahap begitu. Tapi kita tengok ada orang yang boleh ingat Quran ni, dia boleh sebut muka suratnya mana kan tuan-tuan tak? Maknanya ayatnya di mana dan sebagainya tuan-tuan tak? Benda tu kalau manusia biasa macam kita nak kira kekuatan kita tak mampu tuan-tuan tak? Di situlah kita melihat bagaimana Allah menunjukkan kebesarannya atas manusia tuan-tuan tak? Kita tahu ini bukan daripada manusia, ini daripada Allah tuan-tuan tak? Di situ kita kenal Tuhan tuan-tuan Maksudnya kalau macam kita duk tengok Quran tu, duk baca-baca, boleh rupanya. Boleh tu kita kata Allah, kalau aku ni tak mampu banyak macam ni, ini semua pertolonganmu ya Allah. Sebab tu jadi boleh tu kerana Allah membuatkan kita boleh. Asal-asal tengok tak boleh. Tuan-tuan cuba tuan-tuan nak habis kuliah saya kan, buka Quran, buka tengah-tengah tu, cuba tengok nak hafal semuka ni tuan-tuan tak? Mampu tak kita rasa nak hafal ni? Susah. Begitulah saya masa menghafal Quran tu selalu macam tu. Esok nak hafal, bila sampai waktu esok tu nak buka Quran balik, susah. Kemudian dapat semuka, buka sebelah pula, boleh ke sebelah? Rupanya boleh tuan-tuan. Akhirnya esok 3 muka, 4 muka baca dekat ustaz. Di situ kita melihat sebenarnya kita ni tak ada daya upaya. Di situ kita melihat lagi tinggi makom kita, lagi dekat ataupun bagi banyak kelebihan kita, lagi kita kata rasa ya Allah, kalau aku ni maknanya tak ada daya upaya, ni semua kerja Engkau ya Allah. Kalau nak harap aku tak mampu benda-benda macam ni. Sebab teman-teman resmi padi ni lagi tinggi, lagi kenal Tuhan, lagi nampak kebesaran dia, lagi nampak tak ada daya upaya. Maknanya kalau aku manusia biasa ni tak boleh macam ni. Ini semua kudratmu ya Allah, ni kuasamu ya Allah. Ini yang kita nak ni. Maksudnya lagi tinggi Allah beri kita nikmat-nikmat dia, lagi kita kenal Tuhan, lagi kita kenal aku ni, dan daya upaya aku ni tak mampu macam ni sebenarnya. Ini semua kekuatan daripada-Mu ya Allah. Gitulah tuan-tuan ya. Jadi maknanya tuan-tuan, saya duk melihat perkara-perkara yang berlaku di alam ni, kita mengambil pengajaran tuan-tuan. Jadi saya ni tuan-tuan, rumah saya ni ada kucing lah. Saya memang suka kucing, itulah minat kucing. Memang fitrahnya begitu dah. Daripada kecil lagi duk suka kucing. Di kampung pun dan di Perak tu, memang mak ayah saya ni suka bela kucing. Jadi anak-anak pun suka kucing, tuan-tuan tak? Belas kasihan kucing tu tinggi sikit lah, suka anak-anak saya pun suka kucing, tuan-tuan tak? Kucing ni biasalah datang pergi rumah saya ni tuan-tuan. Tapi itulah, ada satu hari ni kucing baru mari ni tuan-tuan tak sampai seminggu ni baru mari tuan-tuan tak. Ini pelik sikit. Saya nak share dengan tuan-tuan ni, saya nak kaitkan hubungan kita dengan Allah. Bukan pelik macam mana, dia bising. Dia jenis kucing bising. Mungkin tuan-tuan ada agaknya di rumah kucing jenis bising ni tuan-tuan tak. Ambil pengajaran tuan-tuan. Jangan kita tengok kucing bising ni bising saja. Ambil maknanya apa yang Allah buat ni kepada kucing ni, apa benda kita boleh belajar tuan-tuan ni. Saya asal kucing ni, saya pun nama Oyin kat dia sebab dia warna oren. Kucing saya banyak warna hitam ni, seekor warna oren. Saya duduk kuartus guru ni, ada pagar dekat hutan tu. Satu malam tu duduk dengar bunyi miau miau miau, tak henti-henti tuan-tuan tak. Jadi tuan-tuan, kita rasa kesian. Tuan-tuan rasa kesian. Kucing mana pula datang? Agaknya saya pun tak tahu, orang buang agaknya tuan-tuan. Ada tepi pagar tu duk bising macam budak ni. Budak baru lahir tuan-tuan ya. Dia pun agaknya mungkin sebulan 2 bulan agaknya umurnya kan. Kecil lagi lah tuan-tuan, belum dewasa lagi, duduk bising. Panggil dia masuk rumah tuan-tuan tak. Kita duk ingat bila dia dah masuk rumah kita bagi makan, dia senyap. Rupanya memang perangai dia tuan-tuan. Saya kata, kamu ni agaknya kena buang di tuan kamu sebab kamu jadi bising agaknya. Tuan kamu agaknya rusing, kamu jadi bising. Dia dapat makan, dia senyap lah. Lepas tu dia bising balik tuan-tuan. Dia jenis bising.
Dan dia maknanya kalau dia lapar tu dia bising. Kalau saya keluarkan, kadang waktu siang saya keluarkan, dia pusing satu rumah ni dia bunyi, miau, nak masuk. Dia selagi tak bagi masuk Allah. Jadi dia ni special sikit. Tak. Orang rumah saya jadi kesian, abang bawa bagi masuk lah. Kesian bunyi, tak larat dengar. Tak. Jadi kadang-kadang dia masuk tu bukan nak apa, dia nak tidur lah apa, tapi dia suka merayu-rayu. Saya kata, ya Allah, lah hati saya, tuan-tuan, lah hati saya. Saya kata, ya Allah. Maknanya, kalaulah aku ni manusia hamba-Mu, ya Allah, kan. Maknanya kita manusia biasa ni pun ada belas ihsan kepada sesama makhluk yang selalu memanggil kita. Miau, miau nak masuk. Yang kucing lain tu kita tak bagi masuk. Bukan tak bagi masuk sebab apa, dia pun tak datang kat pintu kita kan. Kadang-kadang main ikut dan dia ni, yang dia ni tak habis-habis berbunyi miau, miau nak masuk, tuan-tuan. Nah. Jadi tuan-tuan, saya rasa maknanya kalau kita hamba manusia biasa ni pun tuan-tuan tak, yang mana sifat kasih sayang yang ada pada kita ni datangnya daripada Allah, pemilik kasih sayang yang sebenar. Atau kita nak ambil pengajaran tuan-tuan ya. Maknanya kita ni yang bukan memiliki sifat kasih sayang tu. Maksudnya yang ada pada kita ni anugerah Allah. Macam mana tuan-tuan boleh kasihan belah kat orang? Kasihan belah tu hakikatnya datang daripada Allah. Tuan-tuan tak? Macam mana seorang ibu, dia boleh sayang sangat pada anaknya tuan-tuan. Itulah penzahiran Allah punya kasih sayang kepada si anak tuan-tuan tak? Maknanya ibu ni, dia boleh sayang kepada anak ni, dia kena sedar. Kasih sayang yang ada dalam diri dia ni adalah kasih sayang yang Allah letak dalam diri dia. Tuan-tuan, kalau kasih sayang yang ada pada kita yang sikit ni pun kita boleh belas ihsan kepada binatang macam tu, bagaimana kasih sayang yang ada pada Allah yang maha luas yang ada pada makhluk pada hari ni, lebih maha luas daripada apa yang ada pada diri kita. Itu satu pengajaran tuan-tuan ya. Maksudnya kalau saya sendiri manusia yang makhluk Allah ni pun ada belas ihsan macam ni, saya fikir bagaimana belas ihsan Allah pula bila mendengar rayuan-rayuan hamba-Nya. Allahu Akbar tuan-tuan. Maksudnya saya ni hanyalah kasih sayang yang ada pada saya ni cebisan yang Allah beri daripada diri dia tu, yang Allah zahirkan. Tuan-tuan, kenapa hari ni kita ni tuan-tuan nak maknanya hidup dengan mak ayah kita boleh jaga kita dengan baik, ada kasih sayang dengan ibu kita. Hakikatnya Allah yang sayang kita. Bila Allah sayang kita, Allah buat ibu kita sayang kepada kita. Bila Allah nak kita membesar dalam keadaan baik, ni hakikat, ni balik pada tauhid tadi tuan-tuan tak? Hakikatnya ibu kita tu juga, hati dia juga Allah yang pegang. Tuan-tuan, kalau rosak motor tepi jalan, tuan-tuan, tayar motor tuan-tuan pecah, macam mana orang boleh berhenti tuan-tuan? Mana mari belas ihsan orang berhenti tepi jalan tu? Hakikatnya Allah lah tu, dia belas ihsan pada kita. Tuan-tuan, kita tepi jalan, ya Allah motor aku pecah, sebut nama Allah, ya Allah aku ni, motor aku ni, ya Allah tayar pancit, tolong bantu aku ya Allah. Tiba ada orang berhenti. Siapa hantar tu? Macam mana orang tu boleh berhenti tuan-tuan? Siapa yang bawa hati dia rasa belas ihsan kepada kita? Bukankah belas ihsan tu datang daripada belas ihsannya Allah Subhanahu Wa Taala yang mendengar seruan nama dia disebut oleh kita tuan-tuan tak? Di situlah Allah menzahirkan belas ihsannya kepada manusia, sehingga manusia dia datang berhenti tolong kita. Tapi kadang-kadang manusia ni masalah. Bila nampak orang tolong kita, kita terima kasih lebih-lebih pada makhluk, sampai kita lupa siapa yang menghantar makhluk tu kepada kita. Ini sebab kita nak mengaji tauhid ni tuan-tuan tak? Ni kita kata kerana susu sapi lembu dapat nama ni. Tuan-tuan tak? Betul ke bahasa saya tu tuan-tuan tak? Kerana susu lembu sapi dapat nama. Macam tu lah tuan-tuan tak? Maksudnya kita ni tak nampak kasih sayang Allah. Hakikatnya Allah yang perlu dipuji-puji. Ya Allah, Engkau lah menghantar makhluk ni, ya Allah. Patutnya kita menangis melihat seruan, melihat pertolongan Allah ni. Kadang-kadang kita tengok bos kita angkat pangkat kita, orang puji kita, kita nampak semua orang ni bos ni baik lah, tolong aku ni. Kita lupa bos ni siapa takbir dia, siapa pegang hati dia, siapa lintaskan hati dia, siapa yang jaga bos kita ni. Semua Allah belaka kan. Jadi kadang-kadang situ bila orang tak ada tauhid ni, lupa pada Tuhan tuan-tuan ya. Jadi saya tengok kucing ni duk miau-miau, maka tuan-tuan, kita sebagai manusia yang rasa belas ihsan nak bawa masuk, maka betapa kita pada hari ni tuan-tuan kalau sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah tuan-tuan tak? Kalau kita makhluk biasa ni pun ada belas ihsan dengar seruan kucing, bagaimana Allah pemilik kasih sayang ni, bagaimana dia sanggup untuk menolak seruan kita ya Allah, ya Allah, ya Allah tuan-tuan tak? Sebab tu tuan-tuan, sedih pula tuan-tuan bila kita cerita pasal perkara ni tuan-tuan ya. Maksudnya tuan-tuan, ni perasaan kita dengan Tuhan tuan-tuan ya. Maknanya itulah pengajaran-pengajaran yang kita boleh ambil tuan-tuan tak? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni akan lebih lagi kepada hamba-hambanya, lebih belas ihsan. Sebab tuan-tuan, jangan putus asa untuk sebut ya Allah dalam hidup tuan-tuan. Kalau tak ada masalah, sebutlah. Kalau kita tengok kucing pun kita boleh rasa belas ihsan nak bawa dia masuk. Belas ihsan yang ada pada kita ni hamba tuan-tuan. Betapa belas ihsan yang ada pada Allah tuan-tuan tak? Kalau kucing tu pun kita rasa boleh terima, betapa kalau hamba Allah yang sebut ya Allah belah-belah malam. Tuan-tuan, jangan putus asa dengan rahmat Allah tuan-tuan ya. Yakin dan percayalah Allah Subhanahu Wa Taala ni
dia lebih sayang kepada kita ni lebih daripada kita sayang sama-sama kita. Tuan-tuan tak? Sebab tu tuan Nabi SAW ni tuan-tuan tak? Satu hari dalam satu peperangan, tuan-tuan tak? Nabi tengok bagaimana ada tawanan-tawanan perang, tuan-tuan, antaranya wanita, tuan-tuan tak? Bila dia kehilangan anak, Nabi duduk dalam bersama dengan sahabat, duk tengok anak tawanan perang wanita ni, tuan-tuan duk cari anak dia, tuan-tuan tak? Jadi bila wanita tu jumpa anak dia dalam peperangan tu, hilang anak dia, jumpa anak dalam keadaan masih menyusu, dia ambilnya anak ni, disusukannya, tuan-tuan tak? Dalam keadaan Nabi melihat itu, Nabi tanya sahabat, wahai sahabat, nampak tak keadaan tu? Ni nak tengok pengajaran ni, tuan-tuan, nak ambil pengajaran ni. Maknanya kita tengok apa berlaku ni, kita boleh balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, Nabi kata, sahabat dah tengok ni, Nabi kata, lihatlah bagaimana wanita ini maksudnya kasih sayangnya kepada anak. Dia dapat anak tu, terus cepat-cepat disusukan. Maksudnya tahu anak dia dalam keadaan lapar. Betapa dia sayang sangat kepada anak ni, dia peluk erat kuat-kuat. Apa kata Nabi SAW, tuan-tuan tak? Kata Nabi, wahai sahabat-sahabatku sekalian, kamu kena tahu, Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia sayang kepada hamba-Nya lebih daripada wanita itu sayang kepada anaknya, tuan-tuan tak? Jadi tuan-tuan, maknanya kita kena tahulah Allah Subhanahu Wa Taala ni sangat-sangat menyayangi kita. Tak ada boleh menandingi sayangnya Allah kepada sekalian hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan, kita ni sebagai hamba ni nak kena selalu berhubung dengan dia, merayu dengan dia, sebut nama dia banyak-banyak. Ada susah payah kita, banyak sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, tuan-tuan ya. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala pasti sentiasa akan mendengar rintihan kita itu, dan Allah dengan sifat kasih sayangnya pasti akan menjawab sekalian seruan-seruan kita tu, tuan-tuan ya. Dan kadang-kadang kita kata, ustaz, kenapa tak sampai-sampai pertolongan Allah ni, tuan-tuan? Tuan-tuan jangan rasa Allah ni tak dengar seruan kita. Bukan, tuan-tuan. Kadang-kadang Allah ni dia nak bagi kepada kita bukan mengikut kepada kehendak kita, tetapi mengikut kepada kehendak Allah. Tuan-tuan tak? Kita mungkin nak benda tu berlaku hari tu, kita minta tak dapat, tuan-tuan tak? Tapi benda tu Allah tangguhkan. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana Allah lebih maha mengetahui apa yang terbaik untuk tuan-tuan. Tapi janganlah kita ni maksudnya berputus asa ataupun tak nak panggil Allah dah. Terus memanggil Allah, terus menyeru nama Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Dan yang lebih baik adalah dalam kehidupan tuan-tuan ni, sentiasa kita ni tak melupakan Allah dalam hati kita, tuan-tuan ya. Maksud kata kalau ada masalah tu, maknanya yang tu lebih lagi kita minta mohon kepada Allah. Tapi kalau tak ada masalah pun, memang kita selalu nak berhubung dengan Allah sebagai untuk kita nak mendapatkan keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menangguhkan pemberiannya kepada kita kerana kadang-kadang memang Allah suka untuk kita ni berhubung dengan dia tu. Tuan-tuan ni dalam hadis Nabi ada sebut perkara ni, tuan-tuan ni. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita berdoa ni belum dapat. Kadang-kadang Allah bukan tak nak bagi perkara tu, tapi Allah suka dengan ujian itu kita dekat dengan dia. Tuan-tuan tak? Sebab Allah sengaja tak nak bagi kita pelepasan daripada ujian tu. Sebab ujian itulah menyebabkan hati kita ni kuat bergantung dengan Tuhan. Manusia ni biasalah, tuan-tuan tak? Dalam keadaan dia memerlukan Allah, dia merayu-rayu lah, tuan-tuan nak. Bila Allah dah bagi, kadang-kadang ditinggalkan Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kadang nak kukuhkan iman dia. Allah nak supaya iman dia benar-benar kuat dengan Allah terlebih dahulu. Mantap dulu. Maknanya kekuatan kesabaran tu perlu ada dulu. Putus asa dengan Allah tu perlu kuat dulu. Jangan ada putus asa. Jadi kadang-kadang Allah tangguhkan perkara tu kerana Allah nak kuatkan jiwa kita, tuan-tuan. Dan kadang-kadang Allah suka dengan rintihan kita, ingatan kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni, tuan-tuan, sebenarnya sekalian apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kita ni, memang Allah nak kita ingat dekat dia sebenarnya, tuan-tuan. Allah suka kita ingat dekat dia. Jadi bila dalam keadaan nikmat ni, tengok manusia-manusia ni kadang lalai, lupa, maka Allah bagi ujian. Ni COVID-19 ni Allah bagi ujian supaya kita janganlah lupa kat dia. Jadi hakikat alam ni, tuan-tuan, sebenarnya Allah ni nak kita ni sepanjang masa berhubunglah dengan dia. Sebab dia kekasih kita, dia sayang kita, tuan-tuan. Jadi Allah ni nak kita ni hubungkan cinta kita dengan dia. Maka sentiasa dia memanggil kita, tuan-tuan tak? Tapi kita ni kadang-kadang selalu lupa kat Tuhan ni, tak nak balik dekat dia, tuan-tuan tak? Sebab tu kita mengaji tauhid ni pun hakikatnya Allah nak kita ni sentiasa sedar akan dia, nampak kebaikan dia. Kita ni kadang-kadang, tuan-tuan, duk nampak kebaikan makhluk, sayang pada makhluk, tapi kekuatan cinta kita kepada Allah tak sekuat kita cinta kepada makhluk, tuan-tuan tak? Kenapa hari ni, tuan-tuan tak? Kita ni duk sayang sangat dengan isteri kita, sayang dengan suami kita, tuan-tuan tak? Sampai kalau katalah suami kita ni tak ada ke, meninggal ke, bercerai ataupun kahwin lain, minta maaf, tuan-tuan tak? Kita rasa Allah hilang segala-galanya, tuan-tuan tak? Ni kita katakan jangan berlebih-lebihan sampai macam tu, tuan-tuan ni. Dan maknanya kadang-kadang kita ni sayang ibu kita bagus, bukan tak bagus, tuan-tuan tak?
Tapi kadang-kadang kekuatan sayang kita kepada Allah tu tak sama kita sayang dengan ibu kita. Dan kan dari segi agamanya sepatutnya hendaklah Allah dan Rasul tu paling tinggi cinta kita lebih daripada mak ayah kita dan makhluk-makhluk yang lain. Tuan-tuan tak? Bahkan kalau ikut Nabi SAW menyatakan begitu, kata Nabi tidak sempurna iman kita melainkan setelah mana kita menyayangi Allah, ya, menyayangi Allah dan Rasul. Ahabba ilallah minan nasi wa minan nasi ajma'in, maksudnya lebih cinta kepada Allah dan Rasul lebih daripada sekalian manusia yang ada. Tapi mana cinta kita tu? Jawapannya begini tuan-tuan, ya, kerana kita sayang kepada isteri kita, sayang kepada suami kita sebab kita sentiasa melihat kebaikan mereka. Tengok suami aku ni baiklah, ya Allah, kan, sapu rumah tu aku, tuan-tuan nak, tolong jaga anak Allah aku ni, kalau tak ada suami aku ni susah aku ni, tuan-tuan nak. Kita tengok bagaimana pengorbanan dia bangun balik kerja dan sebagainya, tuan-tuan dah berpeluh letih pun masak lagi untuk kita, contohlah, tolong kita kat dapur lagi, Allah baiknya suami aku. Jadi kita ni sentiasa melihat kebaikan itu, nampak depan mata, maka sayanglah kita dan kuatlah kita rasa kalau tak ada suami kita habislah kita. Isteri pun macam tu, kita tengok isteri, Allah baiklah isteri aku dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat lebih dalam, lebih jauh, kita akan melihat sebenarnya yang menggerakkan suami kita sehingga jadi itu siapa. Hakikatnya siapa yang baik pada kita. Suami kita baik, siapa yang menghantar kebaikan suami itu pada kita, siapa yang menjodohkan kita dengan suami yang baik itu, dan siapa yang berikan kekuatan pada suami untuk tolong kita sapu rumah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, Allah ni nak kita ni jangan lupa dekat dia, jangan kita ni tak nampak kasih sayang dia, tuan-tuan tak? Jadi maknanya saya nak sebut, kita ni duk sayang dengan makhluk sebab kita sentiasa melihat kebaikan makhluk depan mata kita. Tapi kalau kita pergi lebih dalam, sebenarnya kebaikan makhluk tu adalah kebaikan Allah. Dan sebenarnya tuan-tuan, Allah itu lebih baik, lebih hampir kebaikannya kepada kita. Kalau makhluk dibuat baik pada kita, tu pun kebaikan Allah juga. Kalau kita tengok secara hakikatnya, isteri kita masuk, oh sedap, ya kan, kita puji isteri kita, tuan-tuan tak? Kita lupa siapa yang memudahkan urusan untuk dia masak, siapa yang menyebabkan masakan tu jadi sedap, siapa punya kerja ni, tuan-tuan. Siapa yang menyebabkan maknanya rezeki itu sampai kepada kita hari ni, siapa menentukan rezeki itu sejak azali lagi. Hari ni makan kari, esok makan laksa, kan, rezeki kita esok nak makan apa Allah dah tentu dah, tuan-tuan. Siapa punya kerja tu. Ni yang kita majlis nak balik semula ni, tuan-tuan, ya. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita ni nak balik kepada kasih sayang Allah, cinta kepada Allah, kena melihat kebaikan dia. Sentiasa zahir kebaikan Allah dalam kehidupan kita, semakin kuatlah benih cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau makhluk ni tuan-tuan baik macam mana mereka pun, mereka akan tinggalkan kita, tuan-tuan tak? Dia sapu rumah kita kan, suami kita, sampai dia kerja dia keluar dia kerja, tuan-tuan tak? Kita dah pisah dengan dia. Tapi kebaikan Allah tak pernah pisah dengan tuan-tuan. 24 jam Allah jaga kita. Sebab tu Allah nak kita ingat dekat dia, kuatkan cinta kita kepada Tuhan. Dan macam mana nak kuatkan hubungan cinta kita kepada Allah? Sentiasa melihat kasih sayang dia. Ya Allah, kau jaga aku, kau lah bela aku. Kita kena nampak begitu, tak ke semakin kita rasa sayu hati dengan Tuhan, rindu dengan dia, nak jumpa dengan Allah. Ni yang wali-wali Allah ni tak sabar nak jumpa dengan Tuhan ni, sebab dia melihat diri dia ni kosong. Semua Allah Subhanahu Wa Taala uruskan, pemudahkan, makan, kenyang, minum, hilang dahaga, masuk bilik air, boleh buang air kecil. Ya Allah, banyak nikmat Engkau ya Allah. Satu persatu duk tengok ni ya Allah, semua nikmat Engkau ya Allah. Tidur bangun ni boleh bangun, alhamdulillah. Duk nampak Allah sepanjang masa, rindulah dengan Tuhan. Ya Allah, baiknya Engkau ya Allah. Tiba-tiba keluar-keluar ni, tuan-tuan nak terjatuh daripada, kan, kalau pakai slipper, tuan-tuan nak jalan, tiba-tiba hujan dekat ni, hujan sekarang ni, kat rumah saya hujan kan. Jalan-jalan nak pergi ke mana-mana kan, ada simen, slipper dah haus, nak terjatuh, tak jadi jatuh. Ya Allah, Engkau selamatkan aku ya Allah. Kalau Engkau tak selamat aku jatuh, pecah kepala aku. Sentiasa nampak Allah belaka, Allah sayang kita, Allah selamatkan kita. Nampak kebaikan Allah tu, yang sayang tu semakin kuat tu, yang akhirnya nampak ataupun cinta kepada Allah lebih segala-galanya, tuan-tuan, ya. Kalau kita cinta dengan makhluk pun tak apa, tak ada masalah, tapi jangan kita cinta makhluk sampai lupa kebaikan Allah di sebalik makhluk itu, tuan-tuan, ya. Jadi kita kena nampak Allah segala-galanya. Dan saya nak sebut, kalau kita dengan makhluk ni pun, makhluk akan pisah dengan kita, tapi Allah ni, kebaikan Allah ni tak pernah berpisah. Allah ni bersama kita ketika mana kita tidur, di mana-mana pun dialah yang doa kita. Dan kalau tengok secara hakikat lagi dalam, tuan-tuan, tak? Hakikatnya makhluk yang datang puji kita pun Allah puji kita sebenarnya. Maksudnya yang ada pada kita ni pun dia, yang makhluk keliling kita, isteri, anak-anak, kawan-kawan, yang dapat projek dan dapat rezeki, Allah belaka, tuan-tuan. Semua Allah belaka. Jadi orang yang kuat tauhid ni, duk tengok alam ni tak ada apa-apa, Allah belaka lah. Itu yang Allah. Itu yang kuat hati cinta tu, sebab dia sentiasa melihat kebaikan Tuhan. Kita ni duk siap melihat kebaikan makhluk, cinta dengan makhluk. Kurang cinta kita kepada Allah sebab tak nampak kebaikan Allah. Adakah Allah tu tak baik?
Allah tu memang sentiasa ada dengan kita. Kita je tak buka hati kita untuk sedar akan Allah tu. Ni nak kena sedar balik Maknanya nak bagi sentiasa nampak ke dia. Maknanya kalau nak tengok Allah ni tuan-tuan, atau nak bagi sedar kepada Tuhan ni, dia tak boleh kata sekadar tengok gitu, dia kena hidupkan hati kita untuk sedar akan Allah tu. Kalau kita maknanya berjalan ke sedar Allah menjadikan kita berjalan. Jadi kena bagi nampak hati tu supaya kita sentiasa sedar kebaikan-kebaikan Allah sentiasa meliputi kehidupan kita. Ni saya katakan tauhid dalam kehidupan kita tak boleh dalam pengajian je. Nak kena hidup ingat kepada Allah tu, nak kena sepanjang masa. Bila ingat tu akan menghasilkan cinta yang sangat kuat kepada Allah. Bila semayang nanti kita sedar siapa Allah ni. Allahu Akbar. Dalam hati ni nyata dah kebaikan Allah menjaga kita setiap saat duk tengok dengan Tuhan dah. Jadi kita berjumpa dengan Allah, menyebut nama dia Alhamdulillah ni, nyata Alhamdulillah tu bibir kita tu. Maksudnya bukan sekadar ucapan. Memang Alhamdulillah tu kita nampak dalam kehidupan kita ni, memang segala-galanya adalah balik pada Allah belaka dah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Kau Maha Pemurah Maha. Kita banyak sebut kat mulut tapi tak faham. Orang ni dia menghayati dah Ar-Rahman Ar-Rahim ni. Dalam kehidupan ni nampak dah Ar-Rahman Allah, Ar-Rahim Allah. Melihat segala-galanya pengajaran ni sebagai untuk semakin meninggikan kehambaan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan Sekadar itulah tuan-tuan perkongsian kita pada malam ni, tuan-tuan. Inilah kebaikan-kebaikan apabila kita ni ada ilmu, tuan-tuan bila kita ada ilmu, kita ada cahaya, dan dengan ilmu ni lah sebenarnya mencapai kepada matlamat kehambaan kita untuk menjadi khalifah Allah. Ataupun dengan ilmu ni lah sebenarnya untuk kita ada cahaya, ada panduan untuk bagaimana kita ni semakin kenal Tuhan dan semakin menghasilkan keimanan-keimanan dan ketakwaan-ketakwaan yang semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saya doakan anak-anak murid saya yang mengikuti kuliah ni, Allah beri kepada tuan-tuan seperti mana Allah beri kepada saya, dan lebih lagi Allah beri kepada tuan-tuan yang ada ni, menghayati jiwa-jiwa tauhid ni, supaya kita ni dalam jiwa kehambaan kita ni Allah buka pintu-pintu hati kita ni untuk semakin kenal dengan dia, sentiasa ingat dekat dia. Maksudnya apa yang kita pelajari hari ni, Allah hidupkan jiwa kita dengan perasaan-perasaan ni, tuan-tuan, insya-Allah. Segala yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mohon maaf kekurangan dalam sebahagian kuliah. Teruskan berzikir, ingat Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah bukalah semakin luas pintu-pintu makrifat dalam hati kita untuk mengenal dia, untuk memandang dia, untuk sentiasa berhubung dengan dia, untuk sentiasa ingat dekat dia. Pada hakikatnya semua yang kita lihat ni sebenarnya pada hakikatnya tidak boleh menjadikan kita lupa kepada Allah. Semua yang kita lihat ni sebenarnya memang kita akan ingat kepada Allah. Secara hakikatnya begitu, tuan-tuan. Cuma kadang-kadang kita ni tak ingat kepada Allah sebab kita ni tertutup pintu hati kita dengan makhluk ni. Duk tengok lukisan, nampak cantik lukisan, tak nampak siapa yang melukis lukisan. Itulah bendanya, tuan-tuan Jadi insya-Allah akan berjumpa lagi pada masa-masa akan datang. Tuan-tuan teruskan berzikir, ingat kepada Allah. Itu jalan yang lebih cepat untuk Allah kurniakan hati kita untuk lebih mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah.